TV KPM. Dataran kebahagiaan. Di tanah ini kita lahir dan membesar, subur bersama hujan kedamaian, mekar bersama mentari keamanan. Rezeki yang dicangkul, hasil yang ditoreh, budi yang dituai adalah rasa yang memikat. Nikmat yang membuai untuk tidur yang lena. Bangkit yang segar dari lereng nan hijau. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 4 di bawah tajuk Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin bersama dengan ustaz kita. Tapi sebelum tu, kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Norziana binti Yof dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Saya tengok murid yang bersajak tadi selondon pula baju dengan cikgu warna ungu ya. Baik. Yang kedua, kita bersama dengan ustaz kita yang cukup luas pengalamannya iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik, kita juga ditemani oleh murid-murid dalam talian. Apa kata? Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Luqman Hakim. InsyaAllah host kita pada hari ini. Sama-sama. Dan kebetulan hari ini kita ada Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin bersama dengan murid-murid daripada SMK Bandar Rincing. Ya. Antaranya yang pertama iaitu Sharifah Fasha Kristina. Lambai sikit Fasha. Kemudian yang kedua kita ada Muhammad Ishraf Najmuddin. Dan seterusnya Najman Naim. Lambai sikit Najman. Dan akhir sekali kita ada Ainin Sofia daripada semuanya daripada SMK Bandar Rincing. 4 Bougainville. Ya. Antara 4 yang terbaiklah insya-Allah. Baik, dua kumbang, dua bunga. Bersama dengan kita hari ini. Okey Ustaz. Ramai yang tertanya tadi apa kaitan video gimmick yang telah kita tonton sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Luqman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa yang kita tonton sajak yang disampaikan oleh murid kita tadi daripada SMK Bandar Rincing iaitu Danish. Jadi apa yang kita nak kaitkan bahawa apabila kita belajar tentang sejarah Khulafa Ar-Rashidin, zaman Nabi, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah, kita perlu rasa cinta akan negara kita. Itu intibar yang kita boleh ambil daripada sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan ini. Jadi sejarah-sejarah kerajaan ini kita ambil yang pertama sekali PIC. Nak mudahkan dia PIC. P itu kita kena pilih pemerintah yang baik untuk memimpin negara. Yang keduanya kita hendaklah mengambil iktibar tentang kesungguhan dalam kita menuntut ilmu. Dan C yang ada kaitan dengan sejarah tadi iaitu kita kena cintakan akan negara kita. Yeah. Jadi hari ini sama-sama kita
hayati apa yang kita nak bincangkan, apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Baik Ustaz, Ya. silakan. Okey, antaranya yang pertama kita lihat sejarah yang berkaitan dengan Khulafa' Ar-Rashidin. Yang pertama sekali kita kena lihat dulu era tentang pemerintahan Islam. Antaranya kita ada era zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita ada era pemerintahan Islam iaitu Khulafa' Ar-Rashidin yang kita akan bincangkan secara detail sebentar lagi. Dan seterusnya kita ada era zaman kerajaan Umayyah, dan kita ada era zaman kerajaan Abbasiyah dan era zaman kerajaan Osmaniyah, yang mana mereka ini, kerajaan ini ada ditunjang oleh beberapa orang khalifah. Antara khalifah yang terkenal pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin ada 4 orang Khulafa' Ar-Rashidin dan 4 orang pemerintah daripada kerajaan yang lain-lainnya. Jadi kita nak lihat dulu, Luqman Hakim, kita nak Ya, lihat dulu Ustaz. kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Antara kerajaan yang kita lihat sebagai kerajaan yang berjaya pada zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat antaranya iaitu zaman Rasulullah, Khulafa' Ar-Rashidin dan juga zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah. Jadi kita nak tanyalah daripada murid kita yang ada bersama kita pada hari ini, antara kerajaan ni, era pemerintahan Islam ni, antaranya kerajaan yang dipimpin oleh Khulafa' Ar-Rashidin 4 orang khalifah. Boleh minta terangkan? Okey, Minta siapa siapa? yang nak bantu Ustaz? Minta bantu. Okey, Baik. silakan Muhammad Ishraf. Ishraf, silakan. Najmuddin. Silakan Ishraf. Khalifah bagi kerajaan Khulafa' Rashidin ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar bin Khattab, Saidina Uthman bin Affan dan akhir sekali Saidina Ali bin Abu Talib. Okey, baik. Betul, Itu Ustaz? antara Ishraf. 4 orang khalifah yang Mantap. terkenal. 4 orang yang terbaik lah. Ya. 4 orang khalifah yang memimpin Khulafa' Ar-Rashidin. Dan seterusnya kita lihat kerajaan-kerajaan lain selain daripada Khulafa' Ar-Rashidin, iaitu kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Osmaniyah. Boleh tak antara yang ada dalam ni, sekali lagi kita minta kerajaan Umayyah, siapa antara 4 orang pemimpin khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Umayyah? Silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan Ishraf. Lagi sekali. Silakan. Khalifah yang terkenal bagi kerajaan Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang pertama. Seterusnya, Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang kelima. Selain itu, Walid bin Abdul Malik, khalifah yang keenam, dan akhir sekali Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Betul, mantap. Tahniah. 4 orang khalifah daripada Khulafa' Ar-Rashidin dan juga daripada kerajaan Umayyah. Kita boleh bagi 5 bintang buat 5 Muhammad bintang Ishraf. kepada Ishraf. Tepat, Okey. pantas dan cepat Betul. dalam menyampaikan jawapan dia. Selain daripada khalifah-khalifah yang lain, selain daripada kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman pemerintahan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 Hijrah hingga 11 Hijrah, Khulafa' Ar-Rashidin 11 Hijrah hingga 40 Hijrah, dan pusat pemerintahannya antaranya zaman Rasulullah di Madinah dan Khulafa' Ar-Rashidin di Madinah. Selain daripada itu kita ada lagi kerajaan Umayyah, iaitu bermula pada 41 Hijrah hingga 132 Hijrah dan pusat pemerintahannya di Damsyik, dan Abbasiyah yang mana pusat pemerintahannya di Baghdad bermula pada 132 Hijrah 656 Hijrah yang diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dan akhir sekali kita ada kerajaan Islam yang sangat terkenal pada zaman pemerintahan Islam, iaitu kerajaan Osmaniyah. Yang mana kerajaan Osmaniyah ni bermula kerajaan dia pada tahun 698 Hijrah hingga 1341 Hijrah. Yang mana pusat pemerintahan yang terakhirnya ataupun yang dominan dengan kerajaan Osmaniyah ialah di Istanbul, Turki. Dan antara 4 orang khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Osmaniyah ni antaranya ialah Osman El-Tughrul. Kita ada Sultan Murad II bin Urkhan. Kita ada Sulaiman Al-Qanuni dan juga kita ada Muhammad Al-Fatih. Dan mereka ini adalah sangat committed dalam pemerintahan mereka. Jadi semua ini sejarah yang kita belajar ni kita kena ambil iktibar daripada pemerintahan mereka, daripada kesungguhan mereka dalam memimpin, mentadbir negara, dari segi akhlak, dari segi perjuangan mereka, dari segi jihad mereka ke jalan Allah.
untuk kita ambil intibar daripada pemerintahan mereka. Dan kita dah dengar jawapan daripada daripada Ishraf tadi bahawa senarai nama Khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin, 4 orang khalifah yang terkenal itu, dan 4 orang khalifah yang terkenal pada zaman Umayyah itu ialah antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Affan, Sayyidina Ali bin Abu Talib untuk Khulafa' Ar-Rasyidin, dan khalifah bagi yang terkenal bagi kerajaan Umayyah ialah antaranya ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Itu antara khalifah yang terkenal. Okay, terima kasih dan tahniah kita ucapkan pada Ishraf Najmuddin. Jawapannya sangat tepat. Baik, tahniah kepada Irsyad yang atas jawapan yang betul. Jadi itulah 5 era pemerintahan kerajaan Islam. Dan sekarang kita nak berhenti seketika, rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Kerajaan Khulafa' Rasyidin merupakan antara kerajaan Islam terbaik yang boleh kita ikuti. Jadi segmen ini kita nak belajar tentang apakah ciri-ciri kerajaan Khulafa' Rasyidin yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Okey Ustaz Amri, apakah ciri-cirinya? Okey, terima kasih kepada Luqman Hakim. Antara ciri-ciri yang terbaik bagi khalifah yang ada pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ini. Yang pertama kita lihat dulu. Kita ada 4 orang khalifah pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita ada Sayyidina Umar Al-Khattab, kita ada Sayyidina Uthman bin Affan, dan kita ada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Ini antara khalifah yang terkenal yang mana kita lihat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara ciri kepimpinan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat pada yang ciri yang ada pada Sayyidina Abu Bakar ni ialah beliau ni sangat tegas dalam kepimpinan beliau. Dan selain daripada tegas, beliau juga seorang yang berwawasan dan juga bersyura dalam menentukan segala pendapat ataupun nak melaksanakan pentadbiran tu. Dia tanya kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, macam ni boleh terima ke tak, macam ni tak boleh terima ke tak. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat, dia terima apa yang baik. Itu maksudnya tegas. Apa bukti tegas Sayyidina Abu Bakar ni? Buktinya ialah beliau ni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi golongan murtad. Pada masa itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah ni ramai yang dah tak percaya lagi dengan agama Islam ni. Ramai yang murtad, ramai yang rasa sedih, rasa kecewa. Dan apabila dilantik sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini telah memerangi mereka ini dengan cara kekerasan, dengan cara lembut, berbagai cara untuk mengembalikan mereka ini ke jalan agama Islam yang sebenar. Dan inilah antara ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas dilantik menjadi khalifah. Antaranya minta Luqman Hakim. Boleh Ustaz? Baik, antara ucapannya ialah sekiranya aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah. Kebenaran ialah amanah, pendustaan ialah khianat. Taatilah kepadaku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan sekiranya aku ingkar kepada Allah dan Rasul, maka luputlah ketaatanmu kepadaku. Ya, Luqman Hakim sangat-sangat komited dia apabila dilantik sebagai pemimpin. Ya, betul. Begitulah juga kita. Kalau dilantik sebagai pemimpin, kita kena letakkan ketegasan itu, amanah itu terhadap tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Betul, Ustaz. Itu antaranya. Kemudian kita lihat ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Antaranya juga tegas, berfikiran terbuka,
bersedia ditegur Rasulullah dan menerima pendapat sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Walaupun kita lihat seorang Saidina Umar ni seorang yang gagah, berani, garang, Betul. tapi pada masa yang sama dia juga berfikiran terbuka. Ya. Boleh terima pendapat sahabat-sahabat dan juga adil dalam memerintah. Sanggup menyamar sebagai orang biasa untuk melihat keadaan kehidupan rakyat pada masa tersebut. Masya Allah. Itulah dia punya ciri-ciri kepimpinan. Seterusnya kita lihat Saidina Uthman bin Affan juga berwawasan menubuhkan jawatan kuasa pembukuan Al-Quran. Sebab apabila berlaku peperangan, ramai yang syahid, ramai yang meninggal dalam peperangan, maka para penghafaz Al-Quran meninggal. Jadi untuk mengelakkan daripada Al-Quran itu hilang di atas kematian itu, maka beliau telah membuat satu cadangan. Inilah wawasan beliau untuk kita gunakan sampai sekarang di Mushaf Al-Quran Rasmi Uthmani. Itu dia punya ciri kepimpinan yang ada pada Saidina Uthman. Dan seterusnya Saidina Ali bin Abu Talib tegas memecat gubernur demi meredakan pemberontakan. Antara ciri kepimpinan yang ada pada Saidina Ali bin Abi Talib. Jadi murid-murid yang ada dalam Google Meet ni, soalan kita nak tanyakan, antara soalan yang kita nak tanyakan dalam ni, jelaskan ciri kepimpinan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu soalan dia. Siapa yang agak-agak nak jawab murid-murid yang ada dalam Google Meet ini? Okey, agaknya okey, silakan Aini Sofia, sila. Antara ciri-ciri yang ada kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah beliau seorang yang tegas. Sebagai contoh, beliau memerangi golongan yang murtad. Selain itu, beliau merupakan seorang yang berwawasan dengan mengarahkan Zaid bin Thabit mengetahui usaha menghimpunkan ayat Al-Quran. Akhir sekali, beliau mengutamakan syura kerana mengambil kira pandangan sahabat dalam menentukan strategi. Tepat sekali Ainin. Terima kasih. Jawapan yang sangat baik. Kita boleh bagi 4 bintang buat Ainin. Tahniah Ainin Sofia. Jawapannya sangat baik. Dari segi tegasan, dia ada contoh dia, berwawasan ada contoh, dan syura tu ada contoh dia dalam menentukan jawapan mengikut ciri-ciri yang ada pada seorang pemimpin yang bernama Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah ciri kepimpinan. Jadi anak-anak ataupun murid-murid yang ada di luar sana, ambil iktibar daripada apa yang telah dibentangkan ataupun telah dijawab oleh Ainin tadi, bahawa ciri ini kita kena ambil iktibar. Kalau pemimpin, kita hendaklah menjadi pemimpin yang baik. Bukan saja pemimpin di peringkat negara, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat di sekolah juga kita ni sebagai pemimpin. Di rumah juga kita ni sebagai pemimpin. Kita nak memimpin adik-adik kita, nak memimpin sahabat-sahabat kita. Jadi jadilah seorang pemimpin yang baik agar hidup kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi seorang pemimpin kena ada ketegasan, kena ada wawasan dan juga kena ada konsep syura. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Sesebuah kerajaan yang hebat dan berjaya sudah pasti terdapat pencapaian-pencapaian yang telah dicapai. Dan termasuklah kerajaan Khulafa' Rashidin. Untuk segmen ini kita nak belajar tentang apakah pencapaian kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Okey Ustaz, apakah pencapaian-pencapaian kerajaan Khulafa' Rashidin? Okey, baik. Terima kasih Luqman Hakim. Antara pencapaian yang terbaiklah. Dari segi kita lihat pada beberapa aspek. Antaranya
dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, itu pencapaian yang dicapai oleh kerajaan Islam. Kita lihat kerajaan Islam daripada awal sampai kerajaan Uthmaniyah telah dapat menguasai lebih sebahagian daripada dunia sebagaimana yang kita lihat pada globe itu. Maknanya sebahagian daripada dunia sampai ke Afrika, Betul. sampai ke Andalusia, sampai pada Spanyol, sampai ke situ. Sampai ke situ Islam. Sampai dia memerintah sampai lebih pada separuh dunia ni diperintah oleh Islam. Yeah. Kita ada tokoh-tokoh terkenal seperti kita ada Sulaiman Al-Qanuni, kita ada Muhammad Al-Fatih, kita ada Uthman Al-Tughurul, Muawiyah bin Abi Sufyan, ia antara tokoh-tokoh yang terkenal pada pemerintah kerajaan Islam. Jadi kita belajar sejarah ni, kita nak ambil intibar daripada mereka ini, nak ambil pengajaran daripada kepimpinan mereka ini, dan itulah pentingnya kita belajar sejarah. Agak-agaklah Luqman Hakim kita belajar sejarah ni untuk apa ataupun Ustaz. dia punya kepentingan dia. Silakan. Bagi saya lah, macam kita bawa kereta kan Ustaz, Ya. kita ada cermin sisi untuk kita lihat belakang supaya bila kita ke depan kita tak berlaku kemalangan. Okey. Kita pandang ke depan, di masa yang sama pandang juga arah belakang ataupun kanan dan kiri kita supaya tak berlaku kemalangan. Ya, Betul ke Ustaz? Betul. Baik, Sangat betul Luqman Hakim. Kita belajar sejarah ni begitulah. Ya. Kita nak ambil intibar seperti mana kita bawa kereta tadi mana? Bawa kereta ada cermin belakang, kita boleh tengok belakang supaya kita boleh ambil intibar daripada kerajaan-kerajaan yang ada yang telah kita belajar tadi, antara era pemerintahan Islam zaman Rasulullah, zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman kerajaan Umayyah, zaman kerajaan Abbasiyah dan zaman kerajaan Uthmaniyah. Jadi kita ambil intibar daripada kepimpinan mereka ni untuk kita memajukan negara kita. Ya, betul. Kita nak jadi pemimpin yang baik. Kita nak jadi negara kita ni disegani oleh yang lain, maju dalam semua aspek kehidupan. Dan seterusnya kita lihat pencapaian yang lain yang kita ada ialah pencapaian dalam aspek agama contoh. Ya, beberapa aspek dia ada. Aspek agama, aspek politik, aspek ekonomi, kita ada aspek sosial, ada aspek ketenteraan, aspek pendidikan. Itu antara aspek pencapaian kerajaan Khulafa Ar-Rashidin antaranya. Yeah. Kalau kita lihat pada aspek agama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan juga golongan yang enggan membayar zakat. Itu aspek pencapaian yang telah berjaya dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam aspek agama. Dari segi aspek politik pula, tengok Khalifah Uthman bin Affan berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menawan Kepulauan Cyprus sebagaimana yang ada kita lihat dalam globe tersebut, negara-negara ataupun tempat-tempat yang ditakluki oleh Islam pada masa tersebut. Dalam aspek ekonomi pula, pada zaman Saidina Umar Al-Khattab memperkenalkan pelbagai cukai baharu seperti cukai jizyah dan juga kharaj. Itu antaranya pencapaian yang telah berjaya dicapai oleh kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Seterusnya kita lihat dalam aspek sosial, Saidina Umar Al-Khattab tengok membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian dan juga memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan juga menjaga kebajikan rakyat. Itu antara aspek sosial yang berjaya dicapai oleh kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Dalam aspek ketenteraan pula kita lihat pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, beliau telah berjaya menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Dari segi aspek pendidikan pula kita lihat masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau berjaya mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Ramai Ustaz. Ramai. Betul. Apabila meninggalnya mereka ini, mereka bawa bersama dengan ayat Al-Quran. Setuju Ustaz. Jadi, mereka ini Saidina Abu Bakar telah mengumpul semula dan menulis semula naskah Al-Quran itu supaya dia tidak hilang begitu sahaja. Kemudian, pada zaman Umar bin Al-Khattab, beliau telah menubuhkan sekolah iaitu Al-Kutab yang dikhususkan untuk kanak-kanak.
khusus untuk kalangan kutab. Kalau zaman ini kita ada tadika, kita ada pasti, Taska. maknanya taska. Betul. Pada zaman ini. Jadi Saidina Umar nak menjadikan kanak-kanak ini sebagai pemimpin negara masa akan datang. Betul. Beliau telah menubuhkan sekolah dipanggil Al-Kutab. Ya. Seterusnya pada pendidikan, aspek pendidikan, Khalifah Uthman bin Affan menyelaraskan bacaan, qiraah dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama mushaf Uthmani sebagaimana yang telah kita bacakan, yang kita terima daripada Al-Quran yang kita ada sekarang, Rasmul Uthmani. Ya, betul. Jadi kita baca, kita dapat manfaat daripada itu dan kita baca dengan betul dan sempurna. Itu antara aspek pendidikan, pencapaian yang telah dicapai oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bidang pendidikan. Jadi inilah yang kita nak jadikan sejarah ini sebagai panduan dalam kehidupan kita, sebagai panduan dalam kepimpinan kita. Jika kita ini menjadi seorang pemimpin di peringkat mana sekalipun, kita nak ambil dia punya pencapaian ini untuk dijadikan iktibar kita, untuk kita jadikan sebagai panduan kita dalam mengendalikan sesuatu organisasi. Okey, Luqman Hakim, kita lihat anak-anak kita, murid-murid kita yang ada Google Meet ni, macam ada nak cakap sesuatu je ni tentang pencapaian yang ada pada Najman, silakan Ustaz. Najman dah angkat tangan. Okey, silakan Najman Naim untuk soalan yang kita lihat, soalan yang pertama dia kata jelaskan pencapaian kerajaan Khulafa Ar-Rashidin dalam bidang pendidikan. Silakan Najman. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Okey. Okey, dalam pendidikan. Okey, silakan lagi pendidikan yang lain. Khalifah Umar bin Al-Khattab menubuhkan sekolah iaitu Al-Kutab. Okey. Yang diususkan untuk kanak-kanak. Okey, seterusnya. Khalifah Uthman bin Affan menyelaraskan bacaan qiraah dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mushaf Uthmani. Okey, terima Betul ke, Ustaz? kasih. Betul, Tahniah, Najman. Terima Najman. kasih. Jawapan yang sangat baik antara yang dilihat dalam saya ulas balik apa yang Najman jawab tadi, iaitu mengumpul semula Al-Quran setelah 70 orang tadi telah syahid di medan perang. Jadi untuk mengelakkan daripada Quran itu hilang begitu saja, jadi usaha Sayyidina usaha Khulafa Ar-Rashidin itu dalam bidang pendidikan, dia kumpul balik semula Al-Quran. Seterusnya pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menubuhkan sekolah Al-Kutab yang mana nak bina kekuatan ataupun pendidikan dalam kalangan kanak-kanak ini untuk menjadi orang yang lebih hebat pada masa akan datang. Nak menegakkan Islam dan akhir sekali menyelaras bacaan dengan penggunaan mushaf Uthmani sebagaimana yang diucapkan atau dijawab oleh Najman Naim tadi. 4 bintang untuk 4 Najman. bintang untuk Najman. Tahniah, Okey, Najman. tahniah kepada Najman atas jawapan yang betul. Cuma Ustaz, kalau Ya. boleh saya bertanya, Okey. kita lihat antara kejayaan Sayyidina Umar dalam bab pendidikan ialah Okey. menumbuhkan sekolah yang disebut sebagai Al-Kutab. Jadi kita nampak di sini yang Sayyidina Umar ni sangat mementingkan pendidikan dari kecil lagi, Ustaz. Ya. Lagi-lagi dalam bab kepimpinan. Cuma kadang-kadang ada orang sebut kita kalau dah besar lah baru kita didik dalam bab kepimpinan. Ya. Budak kecil kau biar je lah. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah kepimpinan ini perlu kita latih bermula dari kecil atau bagaimana? Okey, terima kasih Luqman Hakim. Saya nak sebut satu dalam pepatah bahasa Melayu, dia kata melentur buluh biar dari rebungnya. Ya, betul, Maknanya Ustaz. daripada kecil lagi tu kita dah asuh dia dengan pendidikan. Pendidikan yang pertama kita dengar daripada mak ayah kita dulu diazankan kita. Betul, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diiqamahkan kita yang sekiranya anak perempuan. Itu pendidikan awal yang kita dapat daripada mak ayah kita. Ya. Maknanya ambil daripada pengalaman itu ataupun sejarah itu, maknanya daripada kecil lagi anak kita ni, generasi yang ada sekarang ni, Betul. apabila dah ada anak nanti, bentuk, dibimbing, didik mereka daripada awal untuk pendidikan itu sendiri. Ya, pendidikan agama, pendidikan agama khususnya, sebab dia merupakan fardu ain. Wajib bagi mereka untuk mengenal agama daripada kecil sampailah dia meningkat dewasa
terapkan mereka ini dengan pendidikan. Sesuailah dengan apa yang disebutkan tadi bahawa Saidina Umar Al-Khattab dalam bidang pendidikan tadi, beliau telah menubuhkan, membina sekolah yang dinamakan Al-Kutab itu. Ya, betul Ustaz. Ya. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen ini. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita segmen ini? Okey, untuk segmen ini yang kita lihat daripada topik ataupun pencapaian yang ada pada Khulafa' Ar-Rasyidin tadi, kita kena ambil ibrah, pengajaran daripada pencapaian itu untuk kita jadikan sebagai panduan hidup kita, khususnya diri sendiri dulu. Panduan kita sama dalam kehidupan. Sebab semua manusia ini adalah pemimpin. Betul. Setiap manusia ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap pemimpin dan akan dipersoalkan kelak pemimpin tadi apa yang dipimpinnya. Jadi apabila kita dah belajar tentang pencapaian tadi, kita lihat pada ciri-ciri kepimpinan tadi, kita ambil pengajaran daripada mereka ini, daripada sejarah ini untuk panduan diri kita sendiri dulu, dan seterusnya jika kita memimpin dalam sesuatu organisasi, kita memimpin kampung, daerah, negeri, peringkat negara, pemimpin di peringkat tertinggi, maka kita ambil iktibar pengajarannya untuk kita jadikan sebagai bahan, sebagai cara untuk kita memimpin sesebuah organisasi itu. Baik, jadi itu 6 pencapaian kerajaan Khulafa' Rasyidin dari sudut agama, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial, yang kelima ketenteraan, dan yang terakhir keenam dari sudut pendidikan. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Kerajaan Khulafa' Rasyidin merupakan kerajaan yang hebat dan mantap. Jadi rugilah kalau kita tak ambil iktibar di sebalik kejayaan-kejayaan kerajaan Khulafa' Rasyidin. Jadi pada segmen kali ini kita nak belajar apakah iktibar yang boleh kita pegang dalam kehidupan kita sebagai panduan dalam kehidupan. Okey, Ustaz Amri, apa iktibar di sebalik kejayaan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin? Okey, baik. Terima kasih Luqman Hakim. Antara iktibar yang kita boleh ambil daripada kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Sebenarnya kita ambil iktibar ni daripada semua kerajaan. Betul. Bermula dengan kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan Khulafa' Ar-Rasyidin. Diikuti dengan Bani Umayyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Uthmaniyah. Betul. Jadi semua ini kerajaan yang tertubuh yang kita belajar tentang sejarah ni, kita kena ambil iktibar daripadanya. Antaranya kita lihat mencontohi kepimpinan yang ada pada kerajaan-kerajaan Islam. Kalau kerajaan Islam pada zaman kerajaan Uthmaniyah ada 37 orang pemimpin. Khulafa' Ar-Rasyidin ada 4 orang pemimpin. Kita kena ambil iktibar daripada mereka ini. Dengan apa? Dengan cara kita lihat pada akhlak mereka dulu. Betul. Sebab dalam hadis Rasulullah menyebut, kullukum ra'in, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Betul. Maka semua itu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Dalam hadis Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh, al-imamul adil. Nabi menyebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah ini, antaranya ialah pemimpin yang adil. Masya Allah. Itu antara pemimpin yang adil itu menjadi iktibar kepada kita. Ya. Okey, silakan Man. Saya nak tanya satu soalan. Boleh Ustaz? Okey, berkaitan dengan kepimpinan ni. Ya. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada khususnya tentang perpaduan ni? Betul. Kalau kita lihat dahulu zaman kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin, mereka sangat menekankan perpaduan lagi-lagi antara umat Islam, Ustaz. Jangan bagi berpecah belah. Sebab kalau kita bersatu padu, maka kita boleh perbaiki dari sudut ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, Ustaz. Ya, betul. Sangat betul. Terima kasih, Luqman Hakim. Tahniah. Jawapan yang sangat mantap.
Jadi kita nak tanyalah daripada murid kita yang ada Google Meet ni, dalam Google Meet berkaitan dengan iktibar. Siapa-siapa agak-agaknya boleh ya. Siapa? Okey, silakan. Najman Naim. Najman, silakan. Najman, silakan. Iktibar yang kita boleh ambil daripada antara iktibar pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ialah kita hendaklah menciptai kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Okey, jawapan yang terbaik, sangat Najman. baik, terbaik. Ya, dan antara yang lain intibar yang kita boleh. Terima kasih Najman Naim. Antara yang lain yang kita boleh ambil intibar daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ialah usaha dakwah kita. Betul. Usaha dakwah berterusan. Di peringkat mana sekalipun, sebagai seorang doktor, cikgu, guru agama, pendakwah, semua itu kena dakwah secara berhikmah dan ikut cara yang terbaik, yang tersendiri. Antara kita boleh ayat yang mengatakan bahawa kita ni kena berdakwah secara hikmah, agak-agaknya apa mana? Yang saya teringat Ustaz, ud'u ila rabbika sabilil bil hikmah. Sabili rabbika bil hikmah. Ya, dengan cara yang hikmah, yang berhikmah. Betul. Cara yang terbaik. Itu antara usaha dakwah kita untuk meningkatkan ataupun untuk mengembangkan, menyebarkan syiar Islam ni ke seluruh dunia. Itu antara intibarnya. Dan seterusnya, intibar daripada pemerintahan ini ialah untuk mengukuhkan perpaduan dan seterusnya. Jika kita ada kepakaran, kita ada baiki kereta, pilot, kita ada doktor, kita ada jurutera, semua itu kepakaran. Betul. Jadi kita sumbangkan kepakaran ini untuk membina, untuk membangunkan negara kita berlandaskan syariat Islam. Itu antara intibar yang kita boleh ambil daripada kepimpinan ataupun sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Contoh kepimpinan yang kita ada ni. Ada apa ni yang Luqman Hakim boleh bagi contoh ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kepimpinan ni? Kalau kita lihat kepimpinan ni, antara benda yang perlu kita tekankan, bak kata Ustaz tadi, kepakaran. Kepakaran. Sebab kadang-kadang kita semua tak pakar dalam semua bidang. Mungkin kita pakar dalam bidang penulisan, tidak pada bidang pembaikan motor dan sebagainya, maka kita lantik orang yang pakar untuk buat kerja tersebut. Itulah yang katakan bijaksana. Betul ke? Bijaksana, betul. Bijaksana. Kita semua tidak pakar dalam semua bidang. Betul. Memang sangat betul apa yang dikemukakan oleh Luqman Hakim tadi. Kita tidak pakar dalam semua bidang. Jadi kita ada pakar bidang tersebut, kita gunakan kepakaran itu untuk membangunkan umat Islam ataupun untuk memimpin negara kita, untuk diri kita sendiri juga. Itu antara intibar yang kita boleh ambil. Dan kita ambil intibar. Ni konsep bagaimana kita nak melihat tentang intibar ni, iaitu kita hendaklah mulakan dengan kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama. Mengutamakan sejahtera agama dulu. Kemudian rakyat dan negara. Diletakkan agama dulu di depan. Yang keduanya, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Dan yang ketiganya, sebagaimana disebut tadi, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarluaskan ke seluruh alam. Dan seterusnya, kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Jadi, murid yang ada dalam Google Meet kita ni, kita nak tanyalah, dalam kalangan ni, siapa yang boleh agak-agak yang boleh jawab soalannya, jelaskan iktibar daripada kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa nak jawab? Okey, silakan Fasha, silakan. Dapat diambil daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ialah kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Dan seterusnya, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Okey, jawapan yang sangat baik daripada Fasha. Contohi kepimpinan. Terima kasih Syafa. 5 bintang untuk Fasha. 5 bintang 5 untuk Fasha. bintang untuk Fasha. Jawapan yang sangat baik. Tepat sekali.
Yang pertama sekali kita lihat contohi kepimpinan. Kepimpinan yang ada dalam kerajaan itu kita mencontohinya. Kemudian kita kena mengukuhkan Betul. perpaduan dalam kalangan kita. Umpama sejarah hijrah. Betul. Boleh tak Man ceritakan sikit sejarah Antara hijrah? Ansar dan Muhajirin. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Antara Ansar dengan Muhajirin. Nabi satukan mereka dulu untuk membangunkan negara Islam itu dan menggiatkan usaha dakwah, dan akhir sekali kita menyumbangkan kepakaran mengikut kepakaran yang ada pada seseorang itu. Okey, baik. Tahniah kepada Fasha atas jawapan yang betul. Dan apakah rumusan terakhir untuk segmen ini, Ustaz? Okey, rumusan yang terakhir. Kita belajar tentang sejarah Islam. Kita ada negara pemerintahan Islam, era pemerintahan Islam. Ada 5 kerajaan yang terkenal itu, dan seterusnya kita belajar tentang ciri kepimpinan, pencapaian dan intibar yang kita ambil daripada kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Jadi marilah sama-sama murid-murid semua dan semua yang ada, semua yang menonton pada kali ini, supaya kita kembali ke jalan Allah dengan menjadikan diri kita ini sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang manusia yang baik, seorang yang menuju kepada jalan Allah, jihad pada jalan Allah. Kesimpulannya begitulah, Luqman Hakim. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Amri. Dan bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, prestasi murid-murid kita hari ini semuanya cemerlang. Cemerlang. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Baik. Dan di manakah juga Ustaz murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, murid-murid kita dapat latihan pengukuhan di Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Amri, yang sudi bersama dengan kita, dan juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Norziana binti Yof, dan tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Akhir kata, saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.